Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk satu bab baru mengenai tata bahasa, iaitu kita akan belajar tentang kata ganti nama diri, dan mari kita lihat satu persatu apakah yang dimaksudkan sebagai kata ganti nama diri. Okey, untuk minggu ni kita akan melihat tentang apa itu definisi kata ganti nama diri. Okay, kalau kita lihat daripada segi definisi yang diberikan, iaitu kata ganti nama diri ini bermaksud kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Okay, kita boleh lihat jenis-jenis kata ganti nama diri ini terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri yang kedua dan kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti diri nama yang pertama ni selalunya adalah pada penutur ataupun pada diri kita sendiri, merujuk kepada diri kita. Contohnya, saya, hamba, patih. Itu adalah kata ganti diri nama yang pertama. Tapi kalau kata ganti nama diri yang kedua, merujuk kepada pendengar, iaitu dengan siapa yang kita bercakap. Contoh, kita bercakap dengan mak kita. Jadi, merujuk kepada anda, awak. Kan? Itu adalah kata ganti diri nama yang kedua, yang merujuk kepada pendengar. Ingat, yang pertama, penutur, iaitu diri kita yang bercakap, iaitu saya. Kemudian, kata ganti diri yang kedua, iaitu dengan siapa kita bercakap. Kalau dengan mak kita, awak. Itu kata ganti, contoh kata ganti diri nama yang kedua. Dan yang ketiga adalah pihak orang yang diceritakan halnya. Apa yang dimaksudkan pihak yang diceritakan orang halnya ni? Kita akan tengok dalam slide yang seterusnya. Okey, baik. Untuk contoh kata ganti diri nama yang pertama, selalunya digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bertutur. Macam kita tengok dalam contoh yang diberikan ni, ada apa? Aku, ada saya, hamba, patih, beta, kami dan kita. Dan kalau kita guna aku, digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Contohnya kita cakap, hai, katakan kawan awak kan, hai Afiq, nama aku adalah Azni, kan? Jadi kita gunakan bahasa kata ganti diri yang pertama, iaitu aku. Kemudian ada saya, hamba, patih dan sebagainya. Baik, kita merujuk pula kepada kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti diri ini selalunya digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Contohnya kita bercakap dengan kawan kita, kita bercakap dengan mak kita. Jadi selalunya kita gunakan kata ganti diri bagi dia. Contoh, nama dia Afiq, tapi kita tak panggil dia Afiq, kita panggil dia anda, kita panggil dia awak, engkau, tuan hamba, tuanku, kalian, kamu. Jadi kata ganti diri ini menggantikan nama dia yang sebenar. Sebagai contoh, kita gunakan anda. Anda ini digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Jadi anda tinggal di mana? Contohnya, cikgu bercakap dengan Afiq. Afiq tinggal di mana? Tapi apabila cikgu menggunakan kata ganti dari nama diri yang kedua, cikgu gunakan anda, menggantikan nama Afiq tadi dengan anda. Jadi anda tinggal di mana? Itu contoh yang kita boleh lihat sebagai kata ganti diri nama yang kedua. Okey, baik. Seterusnya kita tengok tentang kata ganti nama diri yang ketiga, iaitu menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya, iaitu orang yang diceritakan halnya yang tidak hadir, yang tidak ada dekat situ. Sebagai contoh, kita gunakan baginda. Baginda ni merujuk bukannya orang yang bertutur dengan kita, dengan orang yang lagi satu. Guna beliau, dia dan mereka. Contohnya, cikgu bagi satu contoh yang cukup mudah kan. Kalau kita guna mereka, digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Contoh, mereka sedang bermain bola. Contoh, cikgu tengah sembang Afiq. Afiq, mereka sedang buat apa? Lalu Afiq menjawab, mereka sedang bermain bola. Jadi merujuk kepada orang ketiga. Jadi itu adalah kata ganti diri nama yang ketiga. Okey, seterusnya kita dah jelaskan tentang kata ganti diri nama yang pertama, kata ganti diri nama yang kedua dan kata ganti diri nama yang ketiga. Sekarang kita buat ringkasan tentang keseluruhan tentang tata bahasa mengenai kata ganti diri nama ni. Okey, kalau diri yang pertama iaitu merujuk kepada penutur, boleh kata aku, saya, patih, hamba. Ini adalah tunggal, bermaksud seorang. Tapi kalau bilangannya banyak ataupun jamak, kata ganti diri pertama ni boleh merujuk kepada kami atau kita. Okey, kalau kita tengok yang kedua, kata ganti nama diri yang kedua iaitu merujuk kepada pendengar, iaitu dengan siapa yang kita bercakap. Lalu dalam kata tunggal tu awak boleh guna awak, kamu, engkau, encik, saudara, saudari, puan dan sebagainya.
Itu kalau tunggal. Kalau jamak lagi banyak. Boleh guna awak semua, kamu semua, saudari sekalian, tuan-tuan, puan-puan. Ini adalah kata ganti nama diri yang kedua kalau bilangannya banyak ataupun kata jamak. Kemudian yang ketiga, kata ganti nama diri yang ketiga, kalau tunggalnya dia, ia, beliau, baginda. Dan kalau bilangannya banyak, kita boleh merujuk kepada mereka. Okey. Jadi cikgu dah jelaskan semua tentang penggunaan tata bahasa iaitu merujuk kepada kata ganti nama diri untuk minggu ni. Jadi cikgu harap semuanya baik-baik, tak ada apa masalah. Jangan lupa untuk jawab modul yang cikgu bagi tu, siapkan modul yang cikgu bagi tu merujuk kepada latihan kata ganti nama diri muka surat 1 dan 2. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu, PM cikgu secara personal. Okey? Bye.